Assalamualaikum semua. Hai. Okay, hari ini saya akan kongsikan macam mana untuk kita kena pasti koloni kelulut yang kita beli ataupun yang kita ada cukup aktif untuk memastikan penghasilan madu yang banyak. Okay, jom kita saksikan. Okey, sebelum tu saya perkenalkan dulu lok kelulut yang ada di kebun tepi rumah kami ni. Dipanggil lok kelulut bertoping dari spesies yang banyak dipelihara sekarang ni, iaitu Heterotrigona itama atau biasa orang panggil itama sajalah. Usianya menghampiri 5 tahun di bawah jagaan kami. Dan lot ini telah pun dibalut dengan semifero. Boleh tengok. Ini semifero yang kami buat sendiri. Sebab dia punya kayu lok tu dah mula reput dan perosak pun dah mula ada. Jadi kami salut dengan semifero lah untuk memelihara koloni yang ada. Ataupun daripada lok ni terus mereput lah. Okay, apa yang kami perhatikan selepas buat semifero ni, ada jugalah yang kata okey ke, simen tak panas ke kan. Tapi bila kita perhatikan, kelulut ni kekal aktif, malah penghasilan madunya semakin tinggi. Last kutipan madu pada sebulan yang lepas kami dapat lebih kurang 700 gram selepas sebulan. Maknanya tuan yang sebelum ni sebulan yang lepas dapat 700 gram. So ini pun dah sampai masa untuk kita harvest lah nanti. So tak ada masalah lah untuk buat semifero. Yang pentingnya adalah untuk kita pastikan lok tu tak reput lah. Lok kelulut ni kami letak di bawah pokok mangga yang berusia hampir 12 tahun dan kami sentiasa pruning lah pokok ni ataupun buang dahan dan juga ranting supaya pokok tidak terlalu besar dan kawasan bawah kanopi pokok pun tidak terlalu panas. Dia tengoklah dia punya ketelusan cahaya matahari tu pun dia tidak menembusi terus ke lok kelulut yang kita ada. Sebagai panduan kepada tuan-tuan yang mungkin akan memiliki lok kelulut, biasanya pembekal akan bekalkan set lengkap macam ni lah, yang mengandungi bahagian toping, lok kelulut yang dalamnya ada koloni dan juga pelapik dan juga tiang sokongan. Sekarang ni kita tengok bahagian tiang. Untuk lok ni, tiang diperbuat daripada besi dengan ketinggian plus minus 3 kaki. Bahagian atas 1 kaki, bahagian bawah yang terbenam dengan konkrit ni 1 ke 2 kaki. Kalau kita tengok pada tiang ni juga ada macam satu mangkuk yang boleh diisi dengan minyak ataupun grease untuk menghalang perosak daripada bawah seperti semut dan cicak dari naik ke bahagian lok seterusnya mengancam koloni. Cuma kami dah tak letak grease selepas buat semifero sebab kami dapati semut dan cicak ni dah tak naik dah. Ini pula adalah pelapik dari besi yang tebal untuk menyokong lok kelulut kita. Seterusnya adalah lok kelulut dari batang kayu yang kita boleh tengok dari ciri fizikal sahaja. Maksudnya kita kena pastikan lok kita tidak reput. Dalam ni lah terkandung koloni kelulut yang mengandungi ratu, kelulut pekerja dan penjantan. Tapi kita tak boleh tengok, tak boleh tahu sama ada koloni kelulut ni aktif ataupun tidak, melainkan dengan kaedah yang akan kita share dalam video ni nanti. Yang paling atas sekali kita namakan sebagai toping, tempat yang kita akan tuai madu kelulut nanti. Bahagian hitam kuning kat bawah tu merupakan toping asal lok ni. Bahagian coklat tu adalah toping tambahan selepas toping asal dah penuh dengan sel telur. Masa tu kami belum berani lagi lah untuk buat penggandaan koloni. Jadi kita tambah satu lagi toping tambahan di bahagian atas. Okay. Saiz toping yang sesuai untuk kelulut jenis utama ni adalah 12 inci kali 12 inci dengan ketebalan toping adalah 4 inci. Okay. Macam mana kita nak tentukan selain daripada ciri fizikal,
nak tengok koloni ataupun lok keluluk yang kita dapat tu betul-betul berkualiti. Selain daripada ciri fizikal ni, lok tak mereput, topi ikut saiz, dan ada tiang kat bawah, ada pelapik. Kita perlu tengok keaktifan koloni tu melalui kadar penerbangan keluar masuk keluluk ataupun fly in fly out per minit. So kita kena kira seminit tu berapa dia punya kadar penerbangan tu, berapa ekor keluar masuk keluluk. Okay, sekarang ni dalam masa 1 minit kami akan rekodkan berapakah kadar penerbangan keluar masuk bagi keluluk yang kami ada ni, fly in fly out rate dia tu dalam masa 1 minit berapa ekor. So tuan-tuan boleh tengok jugalah dekat minit pada video ni, betul tak 1 minit yang kami rakamkan, berapa yang kita dapat untuk koloni yang kami ada ni. Okey, jom kita saksikan dalam masa 1 minit. Dari rekod yang kita sama-sama tengok tadi, didapati FIFO per minit bagi koloni ini adalah 47. Dalam manual pemeliharaan keluluk Jabatan Pertanian, paling tinggi FIFO adalah sekitar 70 ke 80 per minit. Tapi untuk spesies Itama ni, minimum 30 per minit sudah boleh dikategorikan sebagai koloni yang aktif. Jadi koloni keluluk kami ni tak ada masalah walaupun dah berusia hampir 5 tahun. Cuba kira berapa nilai FIFO koloni keluluk yang ada kat rumah tu. Kongsikan nilainya di ruangan komen ya. Like dan subscribe jika video ini memberi manfaat. Dan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.